Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Hari ini saya buat kertas 2 pula. Dah 2 minggu kita buat kertas 1. Hari ini kita buat kertas 2. Kita tengok macam mana keadaan kertas 2 pula kan. Yang ni format baru kamu juga. Kalau kamu tengok ke atas ni, bahagian B saja ada 45 markah. Format baru. Tapi soalan dia, alhamdulillah lah, susunan soalan dia lebih orang kata apa? Lebih mudah berbanding dengan sebelum ni. Sebab dia pecah-pecah, dia banyak sikit kan. Jadi kita tengok contoh soalan yang pertama ni. Okey. Ini simple, saya akan tolak sikit lah di atas. Kamu nampak boleh. Yang dah print tu tak apa, senang sikit lah. Kalau yang tak print tu boleh nampak. Sebuah segi empat, sebuah segi empat tepat mempunyai panjang X tambah 5 dan lebar X tolak 6. Biasanya kalau soalan melibatkan benda, bentuk, apa semua ni, biasanya saya galakkan pelajar lukis je. Lukis, kita panggil dia, gunakan idea kamu untuk menjawab tu dalam bentuk lukisan. Contoh macam ni, segi empat tepat kita buat lebih kurang, tak apa, tak ada masalah. Asalkan bentuk dia logik sudah. Segi empat tepat. Yang mana panjangnya X tambah 5, ini panjang. X tambah 5 dan dia punya lebar dia X tolak 6. Okey, macam tu je. Okey, luas segi empat tepat ialah 60. Luas biasanya saya akan tulis kat tengah-tengah. Luas kat sini 60. Kan? Itu dia punya luas kan. Hitung panjang dalam cm segi empat tepat itu. Dia nak panjang, dia nak ni. Maksudnya kita kena tulis juga soalan nak apa, nanti terlupa. Soalan nak panjang. Panjang sama dengan X tambah 5. Yang ni soalan nak last. Okay. Jadi kita tengok kat sini. Macam mana kita nak buat? Berdasarkan maklumat pertama yang dia bagi, dia ada bagi luas. Bila dia bagi luas, soalan ni maksudnya apa luas segi empat? Panjang darab lebar. Kan? Bila kita buat benda tu, nanti kita akan dapat apa nilai X. Okey, kita tengok apa jadi. Formula luas kita adalah sama dengan panjang X tambah 5 darab dengan lebar X tolak 6 sama dengan 60. Kamu nampak? Bila kamu kembangkan benda ni, automatik dia jadi apa? Kuadratik. Persamaan kuadratik kat situ, kembangkan. Kita akan dapat X kuasa 2. Saya kembang pelan-pelan. Tolak 6X tambah 5X tolak 30. Kenapa 6 aja? Oh, hilang kosong. Sama dengan 60. Okey. Jadikan persamaan arm dia sama dengan kosong. X kuasa 2 tolak X tolak 30 tolak 60 tolak 90. Sama dengan kosong. Ambil kalkulator, faktorkan saja. Soalan ni dia nak tahu, dia tak perlu pun tak tunjuk kata macam mana kamu faktor, tak penting. Berapa jawapan dia. Dan kita bagi pemeriksa tahu kamu menggunakan kalkulator untuk faktor. Jadi kalau boleh, yang terbaik buat juga bracket. Kalau tak buat pun tak apa. Bracket ni tak penting. Jadi letak jawapan saja X sama dengan apa, X sama dengan apa, ambil kalkulator, faktor. 10 dengan negatif 9. Apa? 10 negatif 9. 10 dengan negatif 9. Saya kalkulator saya tak ada. Jadi ni X tolak 10. Sini X tambah 9. Yang kita ambil X sama dengan 10. Sebab negatif 9 tak boleh sebab ukuran panjang. Okay? Jawapan kita kat sini bukan nak X. Dia nak apa? Soalan dia tanya apa tadi? Panjang. Panjang. Dia tanya panjang dalam cm. Sepanjang yang ni. Awal-awal saya tulis. Oleh sebab itu jawapan kita panjang sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15 cm. Macam tu. Dapat 3 markah. Okey. Biasanya idea kita gambarkan. Kadang-kadang dia bagi bulatan, kadang-kadang dia bagi segitiga, macam-macam lah. Okey. Soalan nombor 2 pula. Diberi bahawa graf fungsi kuadratik. Yang ini kamu kena ada knowledge sikit sebenarnya. Soalan dia lebih mudah sebenarnya. Markah dia banyak, 6. Tapi kena ada pengetahuan sedikit. Okay. Jadi kamu ambil betul-betul formula-formula saya akan bagikan ni. Okay, saya tutup nombor 1 dah. B. Fungsi kuadratik dia bagi fx sama dengan 2x kuasa 2 campur kx campur 7 melalui titik 5, 17. Bila kita bagi titik, maksudnya kat sini titik tu ini x dan ini y. Itu titik tu. Walaupun kamu tahu benda ni, tu tulis. Tulis. Dalam exam kita tulis something tu maksudnya sedang input maklumat kepada otak untuk diproses. Okay. Soalan dia, cari nilai K. Hitung nilai K. Nak cari nilai K senang je. Nak cari K maksudnya kena tahu X, kena tahu Y. Nampak? Tahu X, tahu Y, dapatlah K. Kita ada X dan Y, masukkan saja. Y kita 17. Fx ni adalah Y.
17 sama dengan 2, 5 kuasa 2 tambah K 5 campur 7. Okey, selesaikan yang ini, kita akan dapat jawapan kita. Yang ini tinggal K je, seorang 5K. Yang ini kita ambil 25 kali 2, 57. Campur 57. Tengok saya susun unknown dulu. Kemudian 5K, yang ini pindah ke sebelah jadi tolak. Kan? 17 tolak 57, tinggal berapa? Negatif 40. Betul? Negatif 40. 5K. Jadi kita akan dapat K sama dengan negatif 40 bahagi 5, negatif 8. Itu yang pertama. Nampak? Ini algebra biasa saja. Kan? Cuma pelajar kena tahu. Koordinat dia bagi, kita boleh substitute. Yang tu penting. Koordinat boleh substitute ke dalam persamaan. Okey, itu nombor 1. Dah dapat K. Bila dah dapat K, kita dah boleh tahu dah. Persamaan kita dah bertukar sekarang. Dia jadi fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 8x campur 7. Nampak? Saya dah masukkan K. Sebab persamaan ni akan digunakan kemudian. Okey. Nombor 2. Dia minta apa soalan nombor 2 kan? Cari persamaan paksi simetri. Yang ni perlu pengetahuan. Pengetahuan ni apa? Formula. Kamu kena hafal. Persamaan paksi simetri. Okey, formula kita adalah X sama dengan negatif B per 2A. Hafal benda ni. Kalau hafal benda ni senang cerita. Markah dia bagi senang-senang dapat ni. 2 markah free je. Kan? Okey. Kalau dah hafal senang terus buat. Apa persamaan paksi simetri? X sama dengan negatif. B mana? A dia 2. Yang ni A. B negatif 8. B orang yang X punya. A X kuasa 2 punya. C yang orang tak ada X langsung. Okey, masukkan dalam persamaan. Negatif B. Negatif 8. 2. A kita berapa? 2 juga. Kan? Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 8 bahagi 4 dapat 2. Tulis bagi cantik. Persamaan kita adalah X sama dengan 2. Ini kita panggil apa? Persamaan paksi simetri. Kalau kamu tahu formula ni, soalan akan jadi senang lah. Okey. Saya tengok nombor 3. 3 tulis kat mana? Sini ya, sini kosong. Okey. Cari koordinat titik minimum. Koordinat titik minimum senang je. Nak cari koordinat. Koordinat maksudnya kena ada X, kena ada Y. Nampak? Untuk koordinat titik minimum, X ni adalah paksi simetri. Kalau X dia paksi simetri, automatik Y ni akan jadi nilai minimum atau maksimum. Dia boleh ikut graf lah. Kalau macam mana minimum? Kalau graf kita positif, dia senyum. Jadi titik kita akan jadi minimum. Kalau graf kita negatif, ini positif kan? Kalau graf negatif, dia akan jadi bentuk masam. Dia akan jadi maksimum. Itu beza minimum. Tapi bendanya senang je. Koordinat titik minimum kena ambil paksi simetri, gantikan dengan X. Kan? Ganti kat mana? Dekat persamaan kita. Terus ambil jawapan kita akan dapat F. Berapa X kita? 2. Yang ini kalau kamu letak Fx saja, dimaafkan. Tak ada masalah. Kan? Okay. 2 kali 2 tolak 8 kali 2 campur 7. Bahaya dia apa? Kalau kamu salah sini, kamu salah sini. Salah sini, salah sini. Habis semua salah. Kena jaga soalan ni. Okay. Jadi kita tengok, kita akan dapat sini berapa? 8 tolak dengan 16 campur dengan 7. Kita akan dapat negatif 1. Okay. Jangan tinggal macam ni, salah. Sebab dia nak apa? Dia nak koordinat. Dia nak koordinat. Jawapan kita kena bagi dalam bentuk koordinat, iaitu X kita tadi berapa? 2, Y kita negatif 1. Ini kita panggil koordinat titik minimum. Hafal formula-formula ni. Formula ni yang pertama apa? Yang kena ingat. Yang ini penting ni. Persamaan paksi simetri. Dalam AdMath pun ada, dalam Math pun ada. Sama je cerita dia. Kan? Cuma Math lebih mudah. Dia tanya direct macam ni. Okay? Ambil yang ini, masuk dalam persamaan. Nampak? Jadilah nama dia apa? Titik ataupun kita panggil nilai minimum.
Nilai minimum combine sekali jadi titik minimum. Okey, soalan ni favorite sekarang ni sebab benda ni sebenarnya dalam silibus KSSM baru ada benda ni. Kan? Kalau KBSM tak ada. KBSM benda ni belajar dalam AMAT saja. Jadi kamu belajar MAT yang tahun ni dahsyat ni. Banyak benda AMAT dah masuk. Kan? Dan dalam AMAT pula dah hilang. Kan? Saya tengok tahun ni kamu kena jaga-jaga sikitlah sebab kamu yang pertama sekali exam format yang latest sekali. Yang tahun lepas lain. Dia ada juga belajar sikit-sikit macam kamu tapi dia beza. Kamu yang first sekali. Jadi insya-Allah lah. Saya rasa macam kerajaan akan bagi kelonggaran sikitlah kan. Jangan kejam sangat. Okey. Kita tengok soalan nombor 12 ni pula. Yang ni pun saya sebenarnya memang nak ajar kamu pada hari tu tapi sebab revision kita tak habis tu nak cover juga sikit-sikit. Sebab topik ni penting sekarang ni. Kan? Topik ni adalah topik tajuk dia adalah plan dan dongakkan tingkatan 3. Plan dan dongakkan. Form 3. Ini yang bahaya dia. Sebab belajar dalam tingkatan 3. Masuk dalam SPM. Soalan besar. Markah dia 9. Ni jaga-jaga. Okey? Jadi kamu kena ingat. Ada berapa perkara dalam ni? Ada 2 lah. Satu plan, satu dongakkan. Tapi dongakkan ada 2. Okey? Kita tengok apa benda plan. Plan, ingat lagi kan? Tahun lepas punya. Plan maksudnya kita tengok dari atas. Dari atas turun ke bawah. Apa kita nampak? Dan saya ringkaskan. Biasanya kalau nak buat plan, pertama sekali kita kena perhatikan lantai dulu. Sebab tu dalam kehidupan seharian, kalau kamu minta plan rumah kamu, dia akan bagi plan lantai. Dia tengok lantai dulu. Lepas lantai, baru kita tengok bumbung kita macam mana. Bumbung. Bumbung. Okey. Dan kemudian plan, bila tengok pada atas, dinding tak nampak. Kamu tengok pada atas, kamu tak akan nampak dinding. Yang kamu nampak adalah apa? Lantai dan bumbung saja. Dinding tak nampak. Kena ingat tu kan. Okey. Kemudian dongakkan. Okey, dongakkan. Dongakkan ada 2. Kalau kamu tengok senang je, dia ada arah dia. Sama ada depan atau sisi. Okey, sama juga. Cuma beza dia nak buat dongakkan ni, first kali kita akan nampak, kita akan tengok lantai juga sebab plan kita lantai. Lantai nombor 2, dia bila kita buat dongakkan, kita akan nampak dinding. Kan? Dinding. Kemudian nombor 3, bumbung. Bumbung kita tak nampak, kita nampak lebih kurang je bentuk dia. Tapi 3-3 kita boleh tentukan. Bumbung. Sama cerita dia. Okey, tapi lukisan tu penting. Dalam exam, first kali, macam mana cara nak buat soalan ni? Langkah pertama, ni cara menjawab. Cara menjawab. Okey, yang pertama lakar dulu. Lakar dulu. Lakar tepi-tepi gambar ni je. Lakar. Nombor 2 baru lukis. Lukis ingat. Lukis kena saiz sebenar tu jaga nanti. Kita tengok kita lakar dulu. Contoh soalan ni. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk trapezium. Cantik dia bagi. Tapi hati-hati tengok. Nampak? Bila dia kata 90 darjah, 90 darjah, benda ni tak sengit tau. Benda ni straight. Ini dia tengok. Jaga-jaga kat sini. Okay? Bentuk dia adalah trapezium. Okey. Lukis skala penuh, pelan prisma itu. Dia nak ada pelajar tengok nampak buat salah. Dia kena tengok soalan apa. Nombor 1 pelan. Pelan maksudnya apa? Tengok pada atas. Kita lakar dulu. Bila tengok pada atas, yang kita tengok lantai dulu. Tengok lantai bentuk apa. Kalau kamu tengok betul-betul ni 90 darjah, ni 90 darjah. 90 darjah maksudnya apa? Dia kotak. Dia macam tu kotak dia. Nampak? Atas pendek, bawah panjang. Ini bentuk dia. Ini plan kita. Okey. Apa ukuran dia? Sini 6. Nampak? Sini 4. Bawah 7. Jangan tertipu dengan gambar. Hati-hati. Okey. Nak letak huruf. Itu kemudian. Huruf tak penting. Huruf tu tak penting. Huruf tu nak cek jawapan kita lengkap tak lengkap tu je. Kan? Okey. Kemudian yang kedua. Kita tengok. Soalan dia minta apa? Ni A. Dongakkan prisma itu pada satam bercancang yang selari dengan AB. Sebagaimana dilihat daripada X. Ini dongakkan X namanya. Kan? Bila nak buat dongakkan X, kita tengok apa dulu? Tengok lantai. Lantai dia mana? Dia bagi ni. Ini lantai kita panggil ni. Dia punya base dia.
Base dia AB. AB saya akan buat AB. Ini base dia. Kalau nak letak huruf tak ada masalah, boleh letak AB. Ini lakaran. Lakaran ni penting. Kalau tak ada lakaran nanti nak lukis terus nanti salah susah. Okey. Kemudian apa? Dinding. Mana dinding kita? Ni tiang-tiang ni. Tiang-tiang ni kita kena buat naik ni. A naik 5. Naik 5. Belakang sini pun 5 di kotak. Nampak? Tapi ada benda kat belakang. Kena lukis. Tapi benda belakang ni kita tak nampak. Yang ini kita nampak tiang ni sama dengan ni. Ni sama. Sebab 90 darjah sama. Tiang ni dengan tiang ni kalau kita tengok dari sini nampak pada tak nampak belakang ni. Sebab apa? Lindung dengan tiang depan. Tapi yang ini dia lindung dengan dinding. Bila lindung dengan dinding, kamu kena tulis dia bentuk dia putus-putus macam ni. Maksudnya kedudukan tu siapa? H dengan C tu. Dia putus-putus. Dan berapa jarak dia? Ni 5 tadi. Yang ini 4. Semua 7 jadi sini 3. Ini jawapan untuk apa? A2. Pandangan daripada X. Boleh jawab 2 ni 6 markah. Ini cukup senang buat markah. Cukup senang. Tapi kena hati-hati. Okey. Dah siap benda ni jangan tinggal macam ni. Kalau kamu jawab macam ni, kamu 2 markah je dapat. Semua ni 6 markah kamu dapat 2 je. Bukan tak dapat, dapat 2 markah. Idea 2 markah. Bentuk betul 2 markah. Okey. Tapi kena lukis dengan ukuran sebenar. Baru kita pergi lukis cantik-cantik. Pakai pensel. Okey. Tengok macam ni. Nombor A1. A1 saya buat biasanya saya agak-agak dulu tinggi dulu. Tinggi 6 lebih kurang saya target. Lebih kurang saya garis je. Garis lebih tak apa. Tanda. Kemudian 6. Nampak? 6. 46. Lepas tu saya buat double base dia 7. Tapi nak dapat 90 darjah cantik saya akan garis dulu. Garis dulu lebih kurang. Baris pun kena beli yang bagus tu. Yang bagus macam ni lah contoh. Kamu tengok atas dengan bawah dia sama. Kalau yang ni sini lagi sikit jangan beli. Jangan beli. Jangan bahaya buat soalan ni. Nanti dia tak dapat 90 darjah. Susah nak buat sikit. Okey, jadi 6. Sini berapa? 7. Tanda. Okey, 7 saya dah tanda. Atas 4. Atas 4 lebih kurang je. Ni 90 darjah. Okey, yang saya ingat tak payah ukur. Saya ingat jawapan kamu kena highlight kan. Yang mana jawapan kita yang kita gelapkan ni dikira jawapan. Yang kita tak gelap tu dia kira garisan unjuran dia panggil. Sebab tu tak apa, hati-hati lah, jaga-jaga. Jangan sama gelap pula. Yang tadi tarik-tarik tu kelabu-kelabu sudah. Okey. Kalau nak padam juga tak ada masalah. Kamu boleh padam sikit-sikit ni, padam lebih-lebih ni, padam bagi cantik. Ini jawapan kamu. Dah siap. Buat ni saja. Ukuran betul. Huruf tak ada semua. Dapat markah penuh dah. Tapi untuk apa huruf? Nak check betul tak kita buat ni? Kita tak huruf. Lepas tu kalau kau tengok dalam exam, dalam semua jawapan, dia ada dia letak CM berapa apa semua. Itu semua untuk membantu pemeriksa je. Kalau tak letak, markah tetap diberi. Jadi kita nak tolong pemeriksa, kita letak. Huruf pun kita letak. Contoh bawah ni A. Tengok pada atas. Nampak siapa dulu? Nampak F baru A. Situ kita tulis ni F baru A. Hujung ni G baru B. Nampak? Kat sini H baru nampak C. Hujung sini E dulu baru nampak D. Berapa panjang atas? 4. Unit tak payah tulis tak apa. Kalau nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Sini 6. Okay, ini kita buat tadi kan. Ini lakaran kita kan. Bawah 7. Ingat yang saya ingat tak payah ukur. Ini dapat berapa markah? Saya rasa dalam 3 ataupun 2 markah lah. 3 lah. Sebab markah penuh dia 6. Okey. Nombor 2. Saya akan buat sebelah nombor 2. So sini je. Nombor 2. Kalau dekat exam kamu nanti dia ada dekat kertas kosong tu dia bagi kawasan nak tulis, dia letak nombor 1, nombor 2 kamu lukis situ. Okey. Nombor 2 kita buat lakaran kita macam ni, 5 kali dengan 7 settle kan. Panjang ni dah ada, saya akan ambil ni je ukur, saya tarik dulu unjuran kan. Okey, ukuran saya 5.
Tarik. Dan dia sebenarnya 90 darjah ni, kita buat bagi ngam je. Lari sikit tak apa. Kan? Lari sikit tak apa. Sini 7. Tapi dia bahagi 2, 4 dan 3. Saya kata dia siap 4 dan 3. 7. 4. Kemudian saya akan buat 90 darjah tu unjuran. Kalau kamu tengok saya elak ni, saya tak ngam-ngam sebab saya nak bajet tebal pensel saya tu. Bagi dapat situ. Kita boleh check tengok dia lari satu tak apa. Lari sikit kita adjust lah. Dia kena adjust kak. Kalau lari 1 mm dia maafkan lagi. Sebab biasanya ketebalan pensel tu mempengaruhi. Kan? Sebab tu unjuran macam ni saya buat. Lepas tu baru saya buat yang tebal kan. Baru betul. Ini yang sebenarnya. Masa tu saya ukur lagi sekali 5. Tengok balik semua. Pak. Tarik. Tahan nafas ni tarik benda ni. Yang ini putus-putus. Okey. Kan? Kalau nak jawapan cantik, padam sekejap. Saya ambil padam. Okey. Padam pun kena tunjuk juga. Padam kena tunjuk juga. Padam biasanya saya letak baris juga. Letak baris, padam. Ada penat kita buat tadi. Nampak? Letak baris, padam. Padam pun ada baris. Kalau tidak susah sikit padam je lebih kurang. Garisan-garisan unjuran supaya tak kena gambaran dekat. Ini kalau kamu rasa macam kamu perlu padam lah. Macam saya ni saya terbuat tebal sikit. Kalau dia beza betul, tebal dengan nipis tu tak payah padam. Yang dikira yang gelap ni je. Okey, dapat jawapan. Okey, lagi sekali. Perlu tak letak huruf? Tak payah. Kalau tinggal macam ni saja pun dah full mark lah. Ukuran ni sebenarnya pemeriksa tak ukur pun. Dia ada jawapan kamu. Dia ada jawapan. Sekarang dia scan tau. Dia scan. Bila dia scan. Cuma kita takut bila dia scan terkecil, terbesar sikit je. Sebab tu kalau boleh kita letaklah ukuran bagi cantik. Contoh sini 5. Sini 4. Sini 3. Huruf A, D. B, C. Bukan. B seorang-seorang je. B, C pula. B tak ada orang sini. B. Sini C. Okey. Atas F, E. Tengah H seorang-seorang. Hujung G seorang-seorang. Baru cukup. Itu. 2 ni dah dapat okey dah. 6 markah. Target untuk SPM soalan bahagian kertas 2 ni, bahagian B ni yang mana 45 markah ni, soalan 9 markah kamu kena dapat lebih pada separuh. Saya target 5 ke atas. Kalau dapat 6, cantik. Nampak? Sebab kita target markah kamu dalam mat ni dia adalah 80 markah ke atas. Maksudnya 80%. Ada salah, jangan sedih. Tapi kalau nak contoh ada pelajar, kamu ada topik yang kamu memang sangkut. Cikgu, topik tu saya masih tak boleh buat. Kamu kena cover dengan topik lain lah. Topik lain tu bagi dapat full mark dan dia cover lah. Cikgu cakap macam senang je. Tak apa, sebab apa? Kita ada masa lagi untuk belajar. Dapat kan? Mula-mula sikit lah. Setengah dulu buat. Naik sikit. Dia kalau dia kosong, susah nak naik. Tapi kalau dia ada sikit je, walaupun markah ni, contoh markah ni 9 markah soalan ni. Kamu buat, kamu try buat latihan ke rumah, tiba-tiba kamu dapat lebih kurang 3 markah dulu. Starting tu kena ada. Starting. Dan bila kamu cek jawapan, kamu tahu salah, kenapa salah. Kalau kamu dah tahu kenapa salah, maksudnya kamu dah belajar. Ilmu dah masuk. Nampak? Starting macam tu, pelan-pelan. InsyaAllah. Kamu akan nampak perubahan dia. Biasanya, saya lah pengalaman saya mengajar sebelum ni. Kebanyakan pelajar saya, result terbaik dia adalah SPM. Sepanjang exam daripada form 1 sampai form 5. Form 1 tipu agak-agak kan. Maksudnya, sepanjang dia ambil exam form 5 ke form 4 ke, result terbaik dia adalah SPM. Dia pun terkejut. Okay? Kita ambilkan tengok. B pula bagi gambar dia. Gambar dia sebenarnya, B masalah dia. B ni gambar dia ambil daripada A. Dan kadang-kadang gambar dia muka surat lain-lain. Kamu kena jaga. Jadi kamu tengok, kenapa panjang ni berapa tak ada cikgu? Tengok balik gambar asal. Nampak?
Kalau macam ni AB tak ada nampak. Berapa asal? 7. Tulis balik sini. Tulis 7. Okey. Contoh kat sini. Ni tak ada ni. Berapa ni? Kita tengok gambar asal. Gambar asal dia 4. Sini 2. Maksudnya lagi apa? Lagi 2. Macam tu. Sama juga tinggi ni. Ni panjang lebar ni. Sini 3. Sini berapa? 6. Jadi maksudnya ini pun 3. Cuma kena hati-hati. Ini tak sengit. Ini tak sengit. Kena ingat 90 darjah. Bagi ini tak sengit. Sebab kita tengok macam tu. Ni kena hati-hati. Yang ni biasanya bahaya ni. Soalan ni. Kan? Ada pelajar pergi buat dah mak sengit. Jadi cerita dia lain. Gambar dia jadi. Kan? Jaga-jaga. Ini kita panggil dia dalam bentuk 3 dimensi. Okey? Apa soalan dia? Lukis dengan skala penuh, dongakkan prisma yang tertinggal pada satu macam selari dengan AJ. Nampak tadi saya kata. Mula dengan apa? Tadi mula AB, sekarang kita bulat. Kita kena mula dengan garisan dia, starting dia dengan AJ. Nampak? Kan? Tapi dilihat daripada Y. Selari dengan AJ, dilihat daripada Y. Sebab tu bila saya start buat, saya akan tengok dulu AJ. Siapa AJ? Maksudnya AJ ni panjang ni sama. Ni. Lebar ni. Lebar dia. Berapa lebar tadi? Tengok sebelah. Tengok. 6. Jadi kita starting lakaran kita. Tengok betul-betul. Sebab tu markah dia yang ni 3 je pun. Macam tu. Starting dia. Dan siapa ada kat belakang tu? Ada A dan J. Tapi nak tengok A, kena nampak B dulu. Y kat sini. Nampak? Kita akan nampak B dulu baru A. Kita tulis kat situ B dulu baru A kat ujung ni. Lepas tu J. Nak tengok J, kita nampak siapa dulu? K dulu baru J. Sini lebih kurang. Lepas tu ujung sekali. Ujung dia ada C. Kemudian ada L, ada D. Dia tak tulis D. Ujung ni D ni. Okay. Kat mana macam ni saya tahu D tadi? Ada D kat situ. Jadi kita tengok kat ujung sekali dia ada C, ada L, ada D. Ada C, ada L, ada D. Satu line dia duduk. Kemudian tiang naik. Tiang sini. Tiang dekat B. Tiang dekat B berapa tadi? 5. Naik tiang dekat B. 5. Sampai apa? G atas. G, belakang G ada siapa? Ada F. Huruf tu. Kalau yang susah biasanya huruf tu tolong banyak. Nampak? Kemudian dekat K ada tiang tak? Sama je tinggi dia. Nampak? Sama je tinggi dia. Dekat K sama je tinggi dia. Naik. Sama je tinggi. Nanti kalau tak kita tengok. Bila kita tengok pada ni, dekat K ni, kalau kamu tengok daripada arah sini, K tu sebenarnya tak nampak. Dia terlindung pada dinding depan. Jadi kita buat apa? Betulkan dia, jadikan dia putus. Okay. Tengok dekat C pula. C. Sama tak tinggi dia? Sama tinggi dia. Nampak jelas kan? Daripada arah Y nampak. Patutnya nampak benda ni. Jadi kita nampak straight. Dah. Jom kita sambung. Kadang-kadang kamu tengok gambar ni pelik. Tapi yang nampak macam ni je. Ni je yang nampak. Inilah jawapan kita. Simple je sebenarnya. Tu kita jaga soalan dia. Sebab tu kita tengok markah 3 je cikgu. Tak apa kita check tengok. Siapa kat atas C ni? Kat atas C ada H. Belakang H ada siapa? Ada M. Nampak? Okay. Oh saya tertinggal satu lagi. Kat ni si. Kejap. Tengok. K. N. N dengan apa? P sini. Ni tengok pada sini. Jangan silap. Okay, sekarang kita check. Semua huruf dah ada. P, J, A, B, C, D. Oh, E mana tak ada ke? Oh, E ada. Dekat HME. HME. Oh, HME. Tertinggal. Sini tak ada. Sebab dia tak ada E, dah kena buang. Kan? E dia dah kena buang. Oh, patutlah D tak ada tadi. Dua-dua ni dah kena buang. Okay, tak boleh tulis. HME. Bagi nampak je. Okay, dah dapat sini. E, F, G. Cantik. Punya yang baru P, N ada. M ada. Okay. Dan K ada, L ada. Semua huruf ada. Gambar dia ni je. Pergi lukis, dapat markah penuh lagi 3. Okay. Tengok. Terus, pergi sebelah. Ukuran dia sini 3, 3. Sebab lebar dia tadi 6.
Kan? 6. 3, 3. Itu saja. Okey. Saya akan lukis. Tengok panjang dia. Tinggi dia 5. Saya tarik lebih kurang dulu. So, tinggi dia 5. Dia ada garisan tadi. 90 darjah. Okey. Kemudian. Terus 3, 3. Tarik lagi 5. Okey. Dia lari sikit tak apa. Jangan risau. Terus. Tebal. Lepas tu saya bagi tahu kamu. Pensel bagi jangan tajam. Sebab apa? Kita nak apa? Bila kita buat tebal. Ukuran kita lari sikit. Tu tak perasan sangat. Kalau nipis. Sikit kesilapan kamu memang dia nampak. Dia nampak terus kesilapan kalau nipis. Buat tebal-tebal sikit. Buat. Siaplah jawapan kita. Kan? Okey. Tak huruf. 5, sini 3, sini 3. Huruf, dia tak wajib letak tapi kita letak. Untuk rujukan pemeriksa senang. Dia tengok kita letak huruf, dia cek lebih kurang je. Bentuk betul, dia tahu pelajar ni reti buat. Dia bagi markah terus. Dia pun malas nak cek banyak ni. C, L, D, H, M, E, N, P, G, F. Cukup. Kan? Okay. E dengan D kena buang. Sorry, saya tak beritahu ni. Sebab tadi E dengan D dia dah buang. Jadi kita padam kemudian. Sebab gambar ni tak ada. Dia dah, maksudnya benda tu dah dibuang. Tak ada dah. Okay. Kalau terbuat tak apa. Sebab markah bukan pada huruf. Markah pada bentuk dan ukuran. Kena ingat. Terlebih huruf tak apa. Tiba-tiba ada Q. Mana datang pun tak tahu. Okay. Itu contoh soalan ni. Ini penting ni soalan ni. Sebab soalan ni sebagai tahu kamu kena tengok past year question sama je. Cuma yang sebelum ni markah dia banyak 12. Sekarang tinggal 9. Jadi soalan kamu sepatutnya lebih mudah sikit berbanding dulu. Dulu 12. Kan? Soalan ni memang tetap markah dia 12. Sekarang kamu tinggal 9. Maksudnya 3 markah hilang. Jadi kesukaran ni haruslah dimudahkan sedikit. Okey? Sebab apa dimudahkan markah dia? Sebab apa? Kamu belajar benda ni cakap ada 3. Pelajar dulu KBSM belajar tingkatan 5. Sebab tu ramai boleh jawab soalan ni. Sama tingkatan 3. Ramai yang lupa ni. Tengoklah. Okey. Ini soalan tak. Ya. Yang bila dia cabur-cabur tu apa cikgu? Yang kalau dulu waktu form 3 plan dodongakan tu nanti dia tulis macam ada satu T4 kan? Yang besar tu nanti dah satu garis, lepas tu 3. Dia bagi satu muka surat lain kan cikgu? Satu muka surat kosong. Kita orang punya dulu lain. Yang macam mana? Dia macam campur tau. Semua lukis sekali. Oh, yang tu sekali. Yang tu dia dalam satu tempat. Dia akan bahagi kepada 4. Kan? Plan kat sini, dongakkan kat sini, dongakkan itu. Itu kalau lukisan tu masa form 3 dulu. Kalau yang form 5 biasanya saya tengok jarang jumpa sekali. Dia memang dah pisahkan dah. Sebab gambar dia berbeza. Kalau yang dulu gambar dia satu je. Dulu satu. Gambar dia satu je. Kita panggil isometri. Tu gambar dia satu je. Kan? Daripada plan tu kamu kena bawa. Lepas itu 45 darjah pula kan. Pusing-pusing. Itu form 3 belajar. Form 5 dia dah beza. Sebab apa? Format dia kena buat 2 gambar. Yang ni kamu nampak gambar yang kena buang. Biasanya saya jumpa gambar ada tambah. Ada tambah. Tiba-tiba gambar macam ni ada benda atas ni pula. Kan? Kena jaga. Dan dia boleh, gambar atas ni boleh jadi piramid, boleh jadi sfera, boleh jadi silinder kat tepi ni keluar. Macam-macam boleh jadi. Kena jaga. Okay? Tapi nanti boleh tak nanti kita tengok mana tahu kan. Tiba-tiba dia bagi soalan macam form 3. Jadi sepatutnya format kamu form 5 memang macam ni. Dia asing-asing. Tapi kementerian tidak boleh dijangka cikgu. Tak boleh jangka. Markah, tapi markah dia 9. Markah dia 9. Jadi yang mustahil. Sebab BM yang susah pun markah dia 6. Dia tukar bahasa tu. Ya. Tak apa. Jangan risau. Boleh. SPM senang sebenarnya. SPM senang. Jangan risau. Nanti kamu dapat lah result kamu tengok nanti.
Kan? Kita tengok Cikgu Esther buat apa ni. Cikgu Esther memilih tidak melebihi 30 orang murid menyertai satu pertandingan perbarisan dengan keadaan bilangan murid lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan murid perempuan. Ini pun topik ni nampak. Kamu tengok markah dia berapa. Ini lagi kurang ajar tadi tau. Kan? Tadi berapa markah dia? 9. Yang ini 10. Yang ini memang kau-kau. Ketaksamaan tingkatan 4. Nampak? Sebab tu saya bagi graf. Graf saya pun Allahu Akbar. Besar. Graf kelabu. Tapi tak apa. Lebih kurang lah saya tunjuk ini. Yang penting ketaksamaan tu. Okey. Cikgu Esther memilih tidak melebihi 30 orang murid untuk menyertai satu pertandingan perbarisan dengan keadaan bilangan murid lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan murid perempuan. Untuk soalan ni biasanya kalau kamu tengok, kan, saya biasanya beritahu, pergilah cari siapa X, siapa Y dulu. Pergi cari siapa X, siapa Y dulu. Okey? Boleh? Sekarang kita tengok soalan dia. Ada tak dia tulis X dan Y? Cari mata. Kalau kamu tengok tak ada pun. Jadi kita boleh buat sendiri. Andaian kita siapa X, siapa Y, mesti ada benda, 2 benda yang diceritakan. Apa 2 benda? Murid lelaki, murid perempuan. Kita boleh buat. Contoh saya wakilkan X saya sebagai lelaki. Manakala Y mewakili perempuan. Kita boleh buat. Kita kena tulis benda ni. Sebab dia tak bagi. Kalau dia bagi, tak wajib tulis. Siapa X, siapa Y. Okay? Kemudian dia kata apa? Cikgu Esther memilih tidak melebihi 30 orang murid untuk menyertai perbarisan. Kan? Jadi maksudnya apa? Yang pertama, nak menyertai perbarisan mesti X campur Y ni, lelaki campur perempuan ni, tak boleh lebih 30. Tak boleh lebih maksudnya apa? Mesti kurang atau sama dengan 30. Okey? Dengan dia kata apa? Dengan keadaan bilangan murid lelaki, siapa lelaki? X. Bilangan murid lelaki, ini satu. Bilangan murid lelaki selebih-lebihnya. Kena ingat macam mana simbol selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya simbolnya mesti lebih kecil atau sama dengan 2 kali bilangan murid perempuan. 2 kali perempuan. Ini persamaan kita. 2 dapat. Ini dia kata tulis 2 kali persamaan dapat 2. Nampak? Cuma yang ini masalah dia. Jawapan kadang-kadang macam ni. Boleh diterima. Kadang-kadang ditukar pergi jadi Y. Kamu tengok macam mana. Nampak? Dia boleh tukar jadi Y. Maksudnya kalau dia terbalik. Dia akan terbalikkan. Tapi saya bagi tahu kamu tak payah. Kamu ikut je ayat dia sebiji. Dan kamu kena ingat keyword. Keyword paling favourite sekali ni. Ini paling favourite. Paling favourite sekali dia kata apa? Tidak kurang. Tidak lebih. Sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya. Nampak? Lepas tu apa? Ada perkataan minimum. Maksimum. Nampak? Tidak kurang. Maksudnya apa? Ni. Tidak lebih. Sekurang-kurangnya. Dia ikut sama tidak kurang. Selebih-lebihnya. Ini. Minimum dia ikut. Minimum macam apa? Kurang punya cerita. Maksimum. Ini kena ingat. Ini benda ni. Hafal benda ni, soalan ni. 10 markah kau skor. Okey? Kita tengok cerita dia. Apa dia bagi. Dia dapat 2 tau. Kan? Cuma yang ni nanti, kalau ada yang tukar. Tapi saya galakkan tak payah tukar, cukup. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm, 5 kepada 5 orang murid, paksi mengufuk dan paksi mencacang, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan. Okey, saya punya kertas graf besar. Aduh, saya lupa tadi kan, saya bagi photostat dengan sama macam apa saya bagi kamu kan. Tak apa, saya buatlah. Buat macam mana kan. Biasanya saya akan buat kat dalam ni. Tak boleh nampak kot. Kurang. Maksudnya dia bukan kita buat kat tepi sekali, kita buat kat dalam sikit. Kan? Okay. Ni pun bawah ni. Bagi reserve 2 kotak. 2 cm. Reserve 2 kotak. Skala dia bagi, nampak? Dia kata apa? 2 cm kepada 5 unit. Untuk 2 paksi. Okay. Maksudnya sifir 5. Sifir 5. 5, 10. Sini. 15, 20, 25, 30,
35. Kadang-kadang CP 5 pun salah. Sekejap. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ini paksi Y. Ini paksi X. Boleh ikut nampak graf. Saya akan tarik tinggi sikit kot. Tak boleh, besar sangat kata graf saya ni. Boleh ikut. Okey, apa nak buat mula-mula? Tengok. Dia kata apa? Lukis dan lorek. Persamaan kita yang pertama apa? X campur Y sama dengan 30. Okey, saya buat kat sini Yang pertama, X campur Y sama dengan 30. Ketaksamaan tu untuk lorek. Apa kita buat? Bawah tu kamu pergi buat 6 kotak. Conteng kat tepi-tepi ni pun tak apa. X dengan Y. Apa kita buat? Pada X kosong, Y berapa? Tutup. X kosong. Y 30. Nampak? Lepas tu Y pula kosong. Kalau Y kosong, X berapa? Tutup. X pun 30. Jadi kita plot lah. Plot. Dapat satu plot dulu. Bagi dapat markah dulu. X kosong 30. Koordinat dia kosong 30. Kosong 30 tanda. Nampak? Lepas tu 30 kosong. Sini. Lepas tu garis. Saya koyak. Sebab tak ada baris panjang. Inilah baris yang paling panjang ada. Dalam exam pun kamu boleh buat benda ni. Jangan risau. Jangan koyak bahagian soalan pula. Koyak kat formula. Formula tu boleh koyak. Jangan risau. Formula kamu tu koyak je. Dapat baris paling panjang yang ada dalam apa? Dalam exam pun yang paling panjang adalah kertas. Nampak? Cantik jadi. Kan? Tulis persamaannya jangan lupa. Tulis kat ujung ni. Siapa punya? X campur Y sama dengan 30. Okey? Tengok persamaan kita tadi balik. Buka baris. Okey. Lebih kecil. Maksudnya apa? Bawah. Ini. Tanda kecil je. Bawah ni. Jangan lorek atas. Bawah je. Okey. Yang kedua pula kita buat. X sama dengan 2Y. Sama kat cerita dia, 6 kotak. Bila X kosong, Y pun kosong. Kosong-kosong. Jadi koordinat satu lagi, kena letak. Suka hati kita nak letak siapa? Cara paling senang sekali kita letaklah apa nombor kita suka. Biasanya saya akan ambil tengah-tengah. Tengah-tengah apa X saya ambil 20 lah, 20. Contoh. Kalau saya ambil X 20, X saya 20, maksudnya Y saya apa? Bahagi 2. X bahagi 2. Jadi akan dapat 10. Nampak? Pergi plot lah. Kosong-kosong sini. Sini kosong-kosong. Kemudian 20, 10. 20, 10 sini. Okey? Garis. Gunakan pembaris yang panjang tadi. Jangan garis ngam-ngam. Lebihkan. Habiskan sepanjang kertas graf tu, habiskan. Lebihkan. Okey, kemudian letak persamaan kat kita situ, X sama dengan 2Y. Okey. Yang ni tengok juga. Kalau dia bagi tahu X kat depan, cerita dia pasal kiri kanan. Kalau ada Y sebagai dominan positif Y, maksudnya dia cerita dia atas bawah. Yang tadi saya lorek atas bawah. Sekarang X sebagai perkara rumus. Bila X sebagai perkara rumus, yang kita tengok ketaksamaan dia akan jadi kiri atau kanan. Kita tengok persamaan kita. Nampak? Sekarang kita kena lorek sebelah mana? Sebelah kiri. Jadi garis kita tu yang kena lorek sini kiri, sini kanan. Jangan silap. Kiri, kanan. Jadi saya akan lorek sebelah sini. Okey? Kita baca soalan ni. Apa dia suruh lorek? Betul ke dia suruh lorek? Okay, dia kata apa? Lorek rantau yang memuaskan. Lorek lah ni. Tak payahlah apa-apa sangat syarat lorek. Tapi mesti sampai lah. Jangan tak sampai pula. Dia tak begitu pun lorek pakai baris. Tapi dia kata biar nampak lorek. Jangan conteng.
Macam tu, berkurang. Okey. Dah dapat kawasan ni, kamu dah dapat 5 markah. Untuk bahagian terakhir pula nak jawab, bagi komplit je. Daripada graf. Ini bila dia kata daripada graf, hati-hati. Semua kerja kena tentukan daripada graf. Okey. Bila daripada graf, semua adalah berdasarkan kawasan berlorek sahaja. Bilangan murid perempuan. Okey. Siapa bilangan perempuan? Bilangan murid perempuan tadi kita buat Y. Jadi dia nak apa? Cari Y. Apabila murid lelaki adalah maksimum. Bila X maksimum. Maksudnya X maksimum maksudnya apa? Pasti X paling maksimum kat mana? Jom kita tengok. Ingat, dia hanya melibatkan kawasan berlorek sahaja. Benda lain tak masuk. Jadi X saya akan tolak ni. X maksimum mana? Ngap sini. Nampak? Sini adalah X maksimum. Kalau pada graf kena tunjuk. Benda ni kena tunjuk ni. Tunjuk. Jadi, pantul kan? Sebab tu dia kata dari graf. Tunjuk putus ni. Dapat jawapan kita. Terus tulis. Jawapan apa? 10. Jawapan kita nombor 1. Bilangan murid perempuan sama dengan 10 orang. Macam tu. Okey? Nombor 2. Tengok nombor 2 macam mana nak buat. Nombor 2. Kos maksimum pakaian pembarisan apabila 22 orang murid perempuan dipilih dengan keadaan kos pakaian bagi seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki ialah 180. Nampak dia trik dia. Dia kata apa? Perempuan dipilih 22 orang. Jadi maksudnya kos kita ni sama dengan kalau perempuan 22 orang maksudnya apa perempuan? Y. Jadi Y sama dengan 22. Jadi kita kena cari berapa X? Nampak? Kena tengok graf. Kena tengok graf. Dia nak apa? Kos maksimum. Maksimum maksudnya kita tengok paling atas atau paling kanan. Apa yang berlaku? Tengok. Okey? Jadi dia nak apa? Y 22. Kita pergi buat Y dekat 22. Ingat graf semua kena buat dekat graf. 22, 20, 21, 22 ni. Macam tu. Saya buat garis tu. Okey. Sekarang dia nak maksimum maksudnya paling ujung sekali. Siapa X kita? Kita tengok X. Dan dia tak boleh point. Dia tak boleh perpuluh. Jadi saya akan tengok 5, sini 6, 7, sini. Macam mana Tak nampak 6, kotak 7, 8. Sini ngam. Kita kena ambil ngam-ngam. Kalau dapat point tak boleh. Kena bundarkan. Okey. Jadi kat sini kita akan nampak 22. Kawan dia kat bawah ni 8. Jadi X kita sama dengan 8. Kita pergi kat persamaan tadi kos kita. Jadi kos kita maksudnya akan dapat apa? K kita sama dengan 22 orang perempuan. Berapa ringgit perempuan? Murid perempuan kos dia adalah 180. Campur dengan murid lelaki berapa orang tadi? 8 orang. Betul ke? 8 orang. 8 orang. 8 orang 150. Dia tak boleh main suka hati. Ada cikgu ada kamu kata cikgu Cikgu, hello. Saya ada on call pula saya. Aduh. Okey. Mana tadi cerita? Tak habis cerita tengah buat ada on call. Okey, jadi berapa dapat kos kita? Jadi kos sama dengan ambil kalkulator kira. Berapa siapuan ni? 5,160. 5,160. Ini yang kita ambil sebagai kos maksimum kita. Cikgu nak tanya, dia boleh jadi ke kalau macam, kan dia kata Y22,
Adakah X tu dia boleh jadi 9 ke lebih kecil ke sebab kan dia kurang daripada 30. Dia ikut graf. Dia ikut graf ni. Kan? Contoh kat sini kan saya dapat ngam-ngam kat sini. Kalau katakan graf kamu, dia ikut graf masing-masing tau. Graf kamu tersalah garis, dia ke dalam sikit. Kamu tak boleh dapat kat sini, jadi kamu kena ambil kat sini. Nampak? Dekat sini tak boleh. Sebab dekat sini dia akan jadi 5.5 orang. Orang tak ada point tau. Kamu kena enjak lagi. 5.5 pula. 7.5. 7.5 tak boleh. Manusia tak wujud 7.5. Jangan bunda dia 8. Kalau 8 ni duduk kat luar graf, tak boleh ambil 8. Oh, so dia kena ambil lebih kecil lah. Contoh, kamu buat tiba-tiba garis kamu tu, 8 dia duduk kat sini. Kamu tengok garis 8 duduk kat sini. Sini 8. Tak boleh ambil 8. Walaupun kamu ambil, cikgu saya dapat 7.5, bunda dia 8. Tak boleh bunda 8 sebab 8 kat luar. Jaga. Jadi kena bunda ke belakang. Ambil 7. Nampak? Dia jadi macam tu. Yang penting jawapan kamu tu semua dia ambil dalam kawasan berlorek. Tapi kalau duduk atas line, okey. Sebab tu kalau kan biasanya kita adjust line tu. Jaga line tu, jaga. Masa buat garis tu, tebal sikit. Kalau tebal sikit tu tak apa, dia makan lah, dia kena. Kan? Sebab bila kita buat tu kadang-kadang kita aim tak, tambah-tambah bawa baris pula tak cukup panjang. Mula aim lari tu. Sikit saya ingat jadi cerita dia. Dia lari sikit je, jawapan ni akan lari nanti. Kena jaga Sebab kenapa saya jaga? Sebab markah dia banyak. Topik ni markah dia sangat banyak. Ini best. Ini plan. Ini 10. Kalau plan dia bagi 9, cantik. Statistik dia lagi. Statistik kamu dah belajar kan? Kamu dah belajar buat OGIF dulu, macam mana buat histogram kan? Dah belajar. Dah boleh buat dah. Form 3. Banyak soalan Form 3 yang markah banyak. Tapi dalam Form 5 dia ajar semula tapi sikit. Dia tersentuh je. Tu yang jaga. Tak payah takut lah topik-topik yang markah sikit yang dalam masa belajar ni rasa macam apa? Susah sangat macam topik-topik baru melibatkan apa? Insurans, cukai apa semua. Dia ada bahagian B, ada kertas 2. Kan? Tapi dia kat depan saja. Dia tak jumpa belakang. Kan? Tapi ada. Yang baru kita belajar ni apa? Kongruen tu, penjemahan tu kan? Yang tu ada dalam soalan paling besar sekali. Dia boleh wujud. Soalan paling besar. Ini kecil tau, 10 markah. Format kamu, dia ada bahagian C. Ni saya buat bahagian B. Bahagian C markah dia 15. Yang tu lagi best. Yang terbesar lagi. Biasanya kawasan tu dia duduk penjelmaan kat situ. Form 5 punya. Kan? Dia boleh, soalan kat situ boleh ada yang cerita pasal cukai dan insurans. Okay? Tapi pengiraan lah, bahagian pengiraan. Saya ada jumpa juga bahagian yang contoh soalan, tapi satu je saya jumpa pun yang tu pun orang tak ada buku tu dia cuba buat nak masukkan benda tu dalam bahagian B. Tentang kena cerita pasal apa? Insurans, pasal apa? Macam buat karangan. Itu saya kata dalam mat soalan macam tu biasanya jarang berlaku. Okey? Jadi ini dulu untuk hari ni. Kan? Esok kita ada sekali lagi last lah untuk program cuti sekolah. Sebenarnya dah habis, dah cuti sekolah dah habis lah. Tapi sebab saya tak boleh buat hari Rabu, sebab tu saya bawa ekstra 1 minggu. Okay? Lepas ni kita akan mula terus, mungkin kita akan rehat kan. Bulan 7 saya start bulan 7 kot. Bulan 7 ni saya akan mula program Super Score. Kan? Super Score maksudnya memang soalan exam tapi saya susun by topik. Kan? Kita akan buat satu sampai SPM. Sampai SPM. Buat soalan exam je. Benda ni kita akan buat setiap Sabtu dan Ahad. Tapi saya dah asingkan hari. Maksudnya saya akan buat AdMat hari Ahad. Mat hari Sabtu. Kan? Nanti jadual akan diberikan. Dan berapa yuran. Yuran ni biasanya saya tak charge mahal lah. Saya nak kamu berjaya. Kemudian kamu dah jadi jutawan. Datanglah jumpa saya, cikgu ni. Saya tolong saya pula lah masa tu. Okay? Jadi insyaAllah sekat ni dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab hadir pada kelas saya hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Baik. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.